Okey, baiklah. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam Sabah Sepakat. Okey, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam Connecting Adults Learning CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru, para pendidik dan murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Saya Cikgu Aziza ataupun Teacher SAS dari SM Olsen akan menjadi moderator anda pada hari ini. Sesi rasmi sebenarnya akan bermula pada pukul 3 petang, tapi untuk mengisi ruang penunggu ini dengan secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup mahir dan merupakan pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai sebenarnya pemimpin pendidikan di negara kita ini adalah hasil daripada didikan beliau. Dan ini adalah kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019. Dan beliau juga merupakan mantan fellow penyelidik pekanan School of Education, University of Nottingham. Dan sehingga kini, beliau sebenarnya sangat bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Okey, tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet reflect yang bertajuk Unfinished Teaching and Learning. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini. Tajuk saya pada hari ini ialah, topiknya ialah Unfinished Teaching and Learning. Dalam masa yang terdekat ni, saya terbaca juga debat tentang adakah kita mempunyai masa yang cukup untuk melengkapkan kurikulum kita dalam masa yang sedia ada. Kerana teaching and learning ini satu yang berkait rapat. To teach is to give knowledge, to learn is to receive knowledge. So, kalau tak ada giver of knowledge, then macam mana nak terima knowledge? But to give and to receive knowledge, we need time. Kita perlukan masa. Masa yang sudah termaktub dalam sesi-sesi PDP kita yang secara rasmi. Di sekolah kita tahu bahawa sekolah bermula dengan 190 hari. Kehadiran murid, ada murid yang mungkin hilang, dia tak hadir mungkin sebulan sekali. Dalam sehari mungkin ada 6, 7 jam, 8 jam kita di sekolah. Masa yang diperuntukkan adalah 6.5 jam, 6.5 hours. Instructional time sebenarnya di mana PDP berlaku. Engage time di mana murid-murid memberi penuh perhatian dan pembelajaran berlaku pada tahap yang tinggi. Apa maksud tahap yang tinggi? Pelajar merangkumi kandungan penting, mereka diuji, dinilai. Pelajar mengikuti tugasan sebahagian besar, tempoh kelas dijalankan 40 minit atau sejam. Pelajar berjaya dalam kebanyakan tugasan semasa PDP yang mereka perlu selesaikan. Kadang-kadang cikgu beri soalan-soalan matematik dan sebagainya. Mereka dapat selesaikan. Itu akademik tahap tinggi. Kalau pelajar tidak dapat, maka itu mungkin kita tak sampai ke tahap yang kita hasratkan. Tapi apa sebenarnya academic learning time pula? Academic learning time ialah the time students gain and return subject knowledge. Itu aja, mudah aja. So tanya pada diri kita tanya pada diri kita, adakah pelajar-pelajar kita dapat menguasai, dapat menerima ilmu yang kita sampaikan? Of course, ia bergantung kepada teachers' readiness to teach and students' readiness to learn. Ada titik optimum di mana pelajar belajar dengan terbaik dan cikgu pun mengajar dengan terbaik. Di sekolah-sekolah kita, sehari kita daripada 7.30 hingga pukul 2 petang. Ada setengah sekolah mungkin 2.30. Ada juga yang sampai pukul 3. Tapi pada dasarnya 6.5 hours. 1,230 jam setahun. So, kita buat satu pengiraan.
Dia lari sedikit angka-angka dia, tapi tak apa. 1235 jam setahun. 190 hari, 6.5 jam sehari. Kalau kita ambil murid sebagai unit ukur kita, katakan murid itu tidak hadir sehari dalam sebulan. Kalau 10 bulan, dia sudah hilang 65 jam. Tinggal berapa jam? 1170 jam. Bila 1170 jam dibagi dengan 1235 kali dengan 100%, tinggal 94.7%. Lepas tu, kita datang ke sekolah, sememangnya tolak waktu rehat, perhimpunan, tiap pagi kadang-kadang setengah sekolah dia mulakan dengan perhimpunan, jalan ke kelas, tukar kelas. Oh, ada satu majlis kecil, penyampaian hadiah dan sebagainya. Kalau semua tu kita campur, ya, termasuk rehat dengan gangguan-gangguan lain, 1 jam sehari kali dengan 190 hari. Tolak 190 hari, tinggal 980 hari. So, peratusan yang tinggal 79.3%. So, 20% sudah hilang. Lepas tu kita masuk kelas, kita mungkin buat masa pengurusan kelas, aspek disiplin dan sebagainya. Kajian menunjukkan, ya, kajian di serata dunia menunjukkan lebih kurang 15 minit habis untuk perkara ini. Hampir 1,5 jam kali dengan 190 hari. Hilang lagi 285 jam. So, tinggal 695 jam. 695 jam bersamaan dengan 56.3%. Lepas itu, sudah masuk kelas. Tapi mungkin PDP kita tak berjaya. Ada masanya tidak hadir pun cikgu kerana program di luar, kursus di luar, macam-macam lah, banyak. Kajian menunjukkan, ya, kajian yang dijalankan di kebanyakan negara, 40% sometimes is gone with this. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita tertinggal dengan 417 jam. Okeylah, katakan tuan-tuan dan puan-puan kata Dr. Mahinda mungkin tak sampailah. Saingan kita ada dekat 690 jam. 695 jam. Okey, kita naik atas semula. 56.3% kita ada. 695 jam kita ada. 695 per 1235 kita dapat 56.3%. Itulah indeks kecekapan masa yang ada pada kita. Masa yang ada untuk academic learning time yang sebenarnya. Tolak semua masa-masa yang lain yang terbazir kerana perkara-perkara tertentu. Next slide please. Kita lihatlah. Kalau kita ada 695 jam. Mata pelajaran tahun 6. Bahasa Melayu 9 unit, matematik 8 unit. Campur semua unit ni bagi dengan 695 jam. Pada puratanya kita akan tahu berapa masa yang kita ada. Kita pula juga ada buku aktiviti yang perlu dihabiskan untuk kebanyakan mata pelajaran. Nak mengajar, ada latihan yang perlu diadakan. Ada bimbingan yang perlu diberikan. Ada pembetulan yang perlu dibuat pada jawapan-jawapan anak murid kita. So, bagilah masa 695 jam itu dengan mata pelajaran yang dihadapi, yang ditempuhi oleh pelajar kita. So, walaupun kita boleh kata, oh, we have the time. Tapi, is it real academic learning time? Di mana knowledge is gained and knowledge is retained? Kita tanya pada diri kita sendiri. Maka kita tanya pada diri kita, apakah plan untuk nak finish unfinished learning kalau kita menghadapi cabaran itu?
apakah strategi yang kita nak rungkaikan untuk pastikan semua mata pelajaran ni kita dapat habiskan. Ini cabaran kita. Dan kita tahu di sekolah banyak aktiviti yang berlaku. Kalau kita gunakan jadual tadi, kita boleh buat demerit sistem, akhirnya berapa ratus jam yang tinggal untuk setahun itu. Bila kita tolak semua mata pelajaran ni. Right? Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu di peringkat sekolah buat pengiraan kita sendiri. Buat pengiraan untuk kelas kita sendiri pun cukup. Berapakah gangguan yang berlaku di mana PDP tak dapat dijalankan? Berapakah waktu academic learning time ni terjejas, hilang? Itulah cabaran masa kini, sistem pendidikan terlalu banyak mata pelajaran. Ya, maybe kita kena duduk bersama, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, kita kena duduk bersama untuk fikirkan apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan kadang-kala kita percaya don't go horizontal but go in depth. Kepada cikgu-cikgu semua, please find your way macam mana nak buat expanded learning itu, kerana bila berlaku unfinished learning or unfinished teaching, ia akan menghala ke learning loss, learning gap, knowledge gap, conceptual gap, language gap. Semua itu akan berlaku. Marilah kita sama-sama berfikir, walaupun ada cabaran, bila kita mengupas topik-topik macam ini, ia bukan berbentuk negatif, ya. Ia berbentuk satu refleksi. Saya anggap ini sebagai satu refleksi untuk kita semua yang terlibat dalam bidang pendidikan. Lebih lagi di peringkat sekolah, di peringkat IPG atau di mana juga kita berada. So tuan-tuan dan puan-puan, pada cikgu semua, work hard in silence, let your success be your noise. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk atas sesi Snapchat tadi, satu perkongsian yang sungguh bermakna dan juga sebenarnya sangat-sangat memberi inspirasi dan panduan untuk kita sebagai para pendidik. Okey, baiklah, seperti biasa saya akan buat sedikit refleksi lah berkenaan dengan apa yang telah Datuk Dr. Mahindar kongsikan sebentar tadi. So, ada beberapa yang menarik perhatian saya sebenarnya, contohnya adalah level of times yang merangkumi hari persekolahan, kehadiran jangka masa sehari bersekolah, engagement time dan juga academic learning time. ELT atau academic learning time yang telah Datuk sebut tadi merujuk kepada tempoh tepat apabila aktiviti pengajaran dan kesediaan murid bagi pembelajaran itu berlaku. Tertarik juga apabila Datuk menyentuh berkaitan jenis tempoh akademik dan juga panduan ALT tadi dengan pengiraan yang menunjukkan indeks kecekapan. Saya rasa ini memang sangat baik digunakan oleh semua guru kerana kita boleh merancang tindakan susulan jika kita masih mempunyai unfinished learning session disebabkan oleh tugasan kita yang mungkin memaksa kita berada di luar kelas. Dan kadar kecekapan ataupun efisiensi rating ini sebenarnya sangat penting dan untuk kita lah sebenarnya perlu kita dalami dan lihat keberkesanan pembelajaran kita. Mungkin ada baiknya jika pentadbiran mengambil kira perkara ini dalam membina takwim persekolahan juga. Ini sebenarnya pandangan saya sajalah, bukan pandangan daripada Datuk ya. Okey, seperti biasa saya akan ambil satu atau dua tagline daripada Datuk Dr. Mahendra Singh dan untuk hari ini ayat yang saya suka ialah the difference between being a good school or organization is whether your decision are based on belief, kepercayaan, or data driven. And the second one is very interesting, which is stated, if a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Ini by Ignacio Nacho. So diharapkan agar perkongsian yang telah Datuk sampaikan itu tadi akan menambahkan lagi kecemerlangan kita semua warga pendidik. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, berilmu demi anak-anak murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendar atas sesi perkongsian tadi
Dan tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada sesi rasmi kita pada hari ini. Okey, baiklah. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama kami, baik di talian Zoom ataupun di dalam YouTube, izinkan saya memulakan perkongsian kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Saya suka pantun, jadi selalunya memang pantun jugalah. Pergi ke hutan mencari rotan, singgah sebentar di ibu kota. Bismillah pembuka, kata dihadan. Salam sejahtera, pembuka bicara. Assalamualaikum, Kopobosian. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendar Singh, penceramah CDL siri ke-121, Encik Aniza Nambo, Puan Elsie Sharon Gilok, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua, guru besar, para pendidik, guru-guru dan jika ada murid-murid sekalian di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cikgu Siti Azizah dari SM Olsen, sekali lagi akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-121, hashtag Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Untuk makluman para hadirin, CDL ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya, sebelum saya terlupa. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, saya bacakan dulu objektif yang kita letak di dalam skrin itu ya. Berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Itu merupakan objektif CDL hands-on. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join dalam grup Telegram ataupun WhatsApp rasmi CDL. Dan di sini kita akan mendapat maklumat terkini berkenaan dengan siri perkongsian terkini CDL. Seterusnya, ini yang paling penting. Saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-121 kita iaitu Cikgu Anizan Ambo. Nampakkah sudah muka dia di skrin? Dah sudah tu. Okey, baiklah. Cikgu Anizan ni macam jauh juga tapi dekat. Sebab satu sekolah dari SM Olsen. So macam jauh lah kami di talian tapi sebenarnya duduk bersebelah-sebelah saja kami. Dan beliau akan membuat perkongsian kita pada petang ini. Sebelum tu izinkan saya membaca sedikit sahaja, tidak mau banyak-banyak, profil ataupun biodata Encik Nizan Ambo kita. Okay, baiklah. Orang lama ni telah berkhidmat sebagai guru sejak tahun 2005 bermula di Gasih sebenarnya sebelum berpindah. Dia sekejap saja di Agasih 2 tahun. Lepas tu dia berpindah ke SM Olsen sehinggalah ke hari ini. Cikgu Anizan orang asal dari Tawau. Sebelum ini bersekolah di Tawau. Kemudian melanjutkan persekolahannya di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu. Matrikulasi KPM dan juga merupakan salah seorang alumni Universiti Malaysia Sabah. Berikut adalah antara pencapaian beliau. Saya nyatakan di sini ya, saya hanya bacakan penglibatan terkini di bidang STEM saja. Sebab kalau saya sebut semua nanti sampai besok tidak habis-habis. Okay, antara pencapaian beliau ialah beliau telah mengikuti pertandingan poster sempena Kolokium Pendidikan STEM dan TVET peringkat negeri Sabah pada tahun lepas dan memperolehi pingat gangsa. Ini adalah permulaan kepada titik penglibatan Encik Anizan dalam bidang perkongsian ilmu dan pembentangan kajian. Seterusnya, beliau juga merupakan pembentang amalan terbaik MyPBD peringkat negeri Sabah dan menerima anugerah perak pada tahun lepas. Selain daripada itu, beliau juga telah menerima anugerah gangsa awal tahun ini di pertandingan Leadership Educator International World Youth STEM Innovation in Invention dan ini merupakan among 75 participant yang dihadiri hampir 10 buah negara di Indonesia. Beliau juga adalah pembentang Gold Medal Best Practices in Education WYSII Medan Indonesia dan merupakan orang kuat STEM yang telah membawa ramai murid ke pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan memenangi perak dan juga emas. Kalau saya baca lagi butiran selepas ini, dia akan jadi perkongsian saya, bukan perkongsian Cikgu Anizan pula. Okey, baiklah.
Dalam CDL Online Session Sabah siri ke-121 ini yang bertajuk Warm Up Camp. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Warm Up Camp ini merupakan satu teknik alternatif yang bertujuan untuk mengukuhkan penguasaan 3 elemen asas kimia. Jadi pastinya sangat menarik untuk kita mendengar perkongsian ilmu ini sebentar lagi. Dan untuk para hadirin sekalian baik di Zoom ataupun di YouTube, sepanjang perkongsian ini cikgu-cikgu boleh teruskan saja pertanyaan jika ada kemusykilan. Anda boleh menaip persoalan anda di dalam ruangan chat ataupun juga boleh on saja mikrofon dan tanya. Tanpa membuang masa, kita persilakan Encik Anizan untuk memberikan perkongsian beliau. Dipersilakan Cikgu Anizan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya mulakan saya punya perkongsian, mungkin lebih elok saya bertanya tentang butiran-butiran penyampaian saya, perkongsian saya sebelum saya mulakan. Saya ingin bertanya kepada semua hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya punya sound oke kah? Kalau oke, bagi respon sikit. Oke, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada moderator Puan Siti Azizah. Saya juga merupakan mengajar di tempat yang sama di Sekolah Menengah All Saints Kota Kinabalu Sabah. Terima kasih juga kepada CDL Sabah sebab selalunya kebiasaannya pada waktu CDL saya adalah merupakan pendengar setia, insya Allah sebagai seorang pendengar setia. Tapi alhamdulillah hari ini saya telah diberi peluang untuk membentangkan ataupun berkongsikan tentang amalan baik ataupun yang berkaitan tentang PDP. Oke, selain daripada itu juga ucapan terima kasih kepada semua rakan-rakan, terutamanya rakan-rakan pendidik yang mengajar mata pelajaran kimia, cikgu-cikgu kimia, say hi dulu. Oke, alhamdulillah hari ini saya akan mengadakan satu perkongsian yang bertajuk meningkatkan penguasaan 3 elemen asas kimia dengan menggunakan warm-up camp. Di Sekolah Menengah All Saints sebenarnya berkongsi sedikitlah, sharing sedikit tentang apa yang saya laksanakan di Sekolah Menengah All Saints. Oke, selain daripada menjadi seorang guru mata pelajaran kimia, di All Saints juga saya adalah merupakan guru yang mengajar subjek pendidikan jasmani. Dalam masa yang sama juga, saya juga adalah merupakan seorang guru disiplin. Jadi kadang-kadang ialah kita punya apa yang kita sampaikan dalam kelas tuh orang cakap intervensi. Yang kita sampaikan dalam kelas tuh kita refleksi tentang apa kelemahan yang kita laksanakan dalam kelas tentang PDP kita. And then kita analisis balik ada kaitannya tentang 3 elemen yang saya alami sekarang lah sebagai seorang guru kimia, sebagai seorang guru pendidikan jasmani dan sebagai seorang guru disiplin. Oke, so hari ini perkongsian saya sudah sampaikan tadi yaitu berkaitan dengan meningkatkan penguasaan 3 elemen asas kimia dengan menggunakan warm-up camp. Kenapa tiba-tiba munculnya perkataan warm-up camp? So, perkataan warm-up ini selalunya timbul di dalam pendidikan jasmani. So, sebelum kita mengarahkan pelajar-pelajar, oke pelajar-pelajar, so kita hari ini kita akan mengadakan aktiviti lomba lari. Sebelum kita lomba lari, kita akan membuat sesi warming up, pemanasan badan. So atas dasar itulah maka tercetus dalam kepala saya, dalam minda saya, why not perkataan warm up itu kita terapkan ataupun kita rentaskan kepada kurikulum ataupun mata pelajaran yang lain. Dengan itu tercetuslah perkataan warm up camp. So dalam arti kata lain, bukan setakat PJ saja yang memerlukan pemanasan. Oke, subjek-subjek lain juga memerlukan pemanasan. So begitu juga dengan subjek kimia. So kalau dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, warm up itu kita panggil untuk pemanasan badan. So warm up camp yang saya akan kongsikan kepada rakan-rakan, kepada pendengar-pendengar dan kepada tuan-tuan semua adalah berkaitan tentang pemanasan minda. Oke, kalau kita tengok kita punya rancangan pengajian harian, oke, saya rasa semuanya pun sama saja, tidak yang berlainan. Kita akan mulakan dengan set induksi, di mana kita laksanakan lebih kurang 5 hingga ke 10 menit untuk menarik minat pelajar-pelajar. So, alangkah malangnya kadang-kadang ini berdasarkan kepada pengalaman saya lah. Oke, di peringkat awal saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru,
semangat sudah mau mengajar. Ini anak-anak didik semua pelajar. And then sudah bersiap sedialah dengan orang cakap induksi, seksi induksi yang menarik. Tapi apabila sampai dalam kelas, and then tiba-tiba tengok di peringkat awal tuh student, pelajar-pelajar semua bersemangat. And then semakin lama masuk menit ke-5, masuk menit ke-10, and then tiba-tiba macam ada yang kena Down syndrome, ada yang demotivated, macam ada yang mata mau terpejam-pejam sudah. Dengan itu, so saya buat refleksi, pikirkan apakah sebenarnya masalah yang saya hadapi. So maka tercetuslah warm up camp. Oke, objektif pembentangan saya pada hari ini untuk rekan-rekan semua, ya niat saya sebelum saya masuk ke dalam, belum lagi masuk secara khas, secara official lah, secara resmi dalam CDL ini sebagai pembentang saja. Tapi niat asal saya adalah, why not? Sudah lama saya mengajar, tapi tidak sharing ataupun tidak berkongsi kepada orang lain. Jadi kadang-kadang saya melihat kepada rekan-rekan yang lain yang membuat perkongsian, kadang-kadang saya cakap, kenapa sih tidak boleh jadi seperti mereka? Oke, berkongsi sesuatu yang baik kepada rekan-rekan yang lain, kepada orang lain. Oke, so objektif pembentangan saya pada hari ini adalah, yang pertama adalah untuk berkongsi teknik warm up camp. Yang kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana ia diaplikasikan dalam kelas kimia. So mungkin subjek-subjek yang lain, bolehlah mana tahu ada rekan-rekan pendengar, guru-guru yang berada bersama-sama pada petang ini, mungkin boleh tercungkil ataupun terfikirkan, oke, daripada intervensi ini mungkin boleh diaplikasikan dalam mata pelajaran guru-guru yang lain yang bukan mengajar subjek kimia. Yang ketiga, menunjukkan impak terhadap penguasaan konsep asas. Oke, yang ini saya akan details nanti kepada slide yang seterusnya. Dan yang terakhir adalah untuk berkongsi beberapa contoh activity warm up camp yang saya terapkan ataupun saya laksanakan secara konsisten kepada pelajar saya setiap kali. Oke, dalam sesi induksi sebelum memulakan PDP di dalam kelas. Oke, sebelum saya terus pergi kepada apakah yang dimasukkan dengan warm up camp, ini saya rasa sedikit perkongsian juga lah. Oke, saya rasa benda yang sama yang dialami oleh semua rekan-rekan guru, terutama yang mengajar mata pelajaran kimia. Ini adalah isu yang dihadapi dalam pembelajaran kimia. Oke, yang pertama, lemah asas kimia. So, saya sentiasa mengatakan kepada pelajar saya, terutamanya yang baru mengambil mata pelajaran kimia. Minggu pertama mengambil mata pelajaran kimia. So, dalam keadaan minggu pertama tuh pelajar-pelajar ini masih lagi 50-50. Mau ambil subjek sains kah ataupun mengambil subjek yang bukan sains. Kelas sains kah, kelas bukan sains. So, apa yang saya sampaikan kepada pelajar-pelajar, saya cakap kimia adalah satu mata pelajaran yang tidak susah. Yang penting kita tahu apa dia punya, kita panggil sebagai dia punya cheat. So, once kalau kita tahu dia punya keywords, dia punya cheat dalam kimia itu, insya Allah mudah untuk kita mempelajari kimia. So, masalah yang selalu dihadapi oleh pelajar adalah lemah asas kimia. So, asas kimia yang saya intervensikan di dalam warm up camp, teknik warm up camp saya pada hari ini, oke, sama juga dengan rekan-rekan guru yang lain. Saya percaya yang pertama tentang formula kimia, daripada formula kimia, bagaimana persamaan kimia itu terbentuk, dan seterusnya asas yang ketiga tentang pengiraan dalam kimia. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kurangnya motivasi. Ya, apabila kita masuk ke dalam kelas, saya terutamanya lah, refleksi kepada diri saya sendiri. Apabila saya masuk ke dalam kelas dahulunya, sebelum saya create intervensi ini, ataupun sebelum saya aplikasikan intervensi ini, saya masuk dalam kelas, apa yang saya akan laksanakan adalah, oke, hari ini kita akan belajar tentang formula kimia. So, para pelajar, apa yang kamu kena buat, ialah, oke, cek muka surat begini, and then, oke, sila hafal ayat-ayat tersebut. Apa yang saya nampak kelas pertama, pelajar-pelajar itu excited. Oh, ada benda yang kena hafal. Oh, ini ayun kena hafal. Oh, itu ayun kena hafal. Masuk kelas yang seterusnya, 1 bulan, masuk bulan yang kedua, so dia punya motivasi itu semakin berkurangan. Jadi saya terfikir, saya cakap, oh, ini adalah satu kaidah tradisional lah, kita katakan sebagai satu kaidah tradisional yang memang rasanya dulu-dulu sudah kita gunakan, tapi semenjak akhir-akhir ini kurang memotivasikan pelajar. So, kena buat satu intervensi untuk mengatasi masalah ini. So apabila saya laksanakan intervensi warm up camp ini, so apa yang pertama sekali yang saya dapat adalah tentang asas yang paling utama, itu tentang formula kimia. So apabila formula kimia terhadap pelajar tersebut berjaya, and then dia akan
memperbaiki asas-asas yang lain, yaitu persamaan kimia dan pengiraan dalam kimia. Oke, yang ketiga, isu yang biasa yang kita hadapi ialah kebanyakannya pelajar. Kalau di All Saints ini mungkin kurang sedikit lah, dia punya peratus kurang sedikit sebab All Saints ini adalah kategori sekolah bandar. Jadi mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar yang mampu untuk mengambil tuition di luar ataupun kelas selain daripada kelas di sekolah. Jadi kalau ada di kalangan-kalangan pelajar yang di kelas, orang cakap bukannya kelas yang pertama lah, kelas second class, third class, mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar ini ibu bapanya kurang berkemampuan. So apa yang berlaku adalah pelajar-pelajar ini sangat mengharap kepada guru, sangat-sangat mengharap kepada guru. So bermaksud sekiranya saya sebagai guru menyampaikan satu ilmu, ini saya lihat kepada reaksi pelajar saya kurang berminat, ini kurang termotivasi. So saya rasa saya adalah sangat bersalah. So kita tahu bahwa pelajar tersebut kurang berkemampuan, dari segi background dia, latar belakang. So dia sangat mengharap kepada kita, kepada saya untuk memajukan dirinya apabila dia mengambil subjek kimia untuk kelas sains. Jadi mengharap guru di sana adalah dia punya poin isu yang ketiga. Disebabkan oleh ketiga-tiga isu inilah, maka saya pikirkan yang sebelum wujudnya intervensi ini, keperluan kepada pendekatan konsisten dan menarik. So saya pikir bagaimana untuk mewujudkan satu teknik yang boleh menarik minat pelajar, yang pertama, and then for fun, apabila pelajar berasa seronok, berasa minat, lepas tu benda tu saya boleh laksanakan secara konsisten. Bermaksud kos yang rendah, tidak membebankan diri saya sendiri sebagai seorang guru, membeli satu ABM yang canggih-canggih, yang mahal, and then last pada akhirnya akan membebankan diri saya sendiri. So saya pikirkan, so timbullah teknik warm up camp ini. Oke, seterusnya, apakah itu warm up camp? Saya rasa mungkin di kalangan rekan-rekan pendengar semua, apa ini? Orang Sabah cakap ada perkataan ba. Oke, assalamualaikum juga kepada rekan-rekan guru yang sedang bersiaran yang daripada Semenanjung. Oke, ini siaran daripada Sabah. Oke, so apa itu warm up camp? So warm up camp itu adalah satu sesi induksi. Oke, itu adalah bahasa formalnya lah. Tetapi dari segi penjenamaan ataupun lebih menarik, saya gelar dia sebagai warm up camp. Di mana aktiviti ini adalah satu aktiviti pendek yang dilaksanakan sebelum PDP official yang secara rasmi dijalankan, itu selama lebih kurang 5 hingga 10 menit. Sekiranya kalau macam kami di Sekolah Menengah All Saints ini, waktu mengajar satu period itu adalah bersamaan dengan 40 menit. So mungkin kalau saya melaksanakan intervensi ini, kadang-kadang dia mengambil lebih kurang 10 ke 15 menit. Kadang-kadang. Tengok kepada reaksi pelajar. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, warm up camp juga adalah memfokuskan kepada pengaktifan pengetahuan asas kimia. So, asas kimia seperti yang saya sebutkan tadi, 3 perkara, formula kimia, persamaan kimia, dan pengiraan. So, wujudnya warm up camp ini, intervensi ini adalah untuk menarik ataupun memfokuskan kepada pengaktifan pengetahuan asas kimia para pelajar. Yang ketiga, dengan menggunakan kaedah berinteraktif dan menarik. Untuk pengetahuan rekan-rekan semua, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat semua, warm up camp. Teknik yang saya laksanakan ini adalah berdasarkan kepada kaedah yang biasa kita laksanakan. Saya rasa rata-rata pun kita menggunakan teknik kaedah yang sama. Kalau saya panggil kaedah pengulangan. So apabila benda yang suatu perkara kita ulang, insya Allah mungkin pelajar ataupun ilmu yang kita sampaikan itu mudah untuk difahami, mudah untuk dihafal, tetapi dengan teknik yang lebih menarik. Itu adalah warm up camp. Oke, ciri-ciri teknik warm up camp yang saya kongsikan ini, yang pertama adalah ringkas. Ini masih lagi pendahuluan, belum lagi saya katakan apakah itu konten dalam warm up camp itu. Oke, dia adalah ringkas. And then yang kedua, spesifik. Spesifik di situ bermaksud objektif saya hanya 3. Saya yang fokuskan kepada 3 perkara. Asal saya mengajar kimia, selagi pelajar saya tidak fokus, tidak betul-betul mahir tentang 3 perkara ini, bermaksud saya gagal untuk mengajar kimia dengan baik, yaitu formula kimia, persamaan kimia, dan pengiraan. Itu adalah benda spesifik ataupun 3 fokus objektif saya dalam warm up camp. Yang ketiga,
Yang ketiga ini adalah konten warm up camp. Ketiga dan keempat tersebut, kalau kita tengok pada screen, oke, itu adalah konten kepada teknik warm up camp yang saya laksanakan kepada pelajar-pelajar saya. Oke, teknik yang pertama saya kenali sebagai one page routine. Kita biasa sebut OPR, OPR. OPR itu maksudnya yang saya paham sebelum ini adalah one page report. So yang ini dia boleh dikatakan sebagai penjenamaan semula. Di mana OPR bermaksud untuk teknik warm up camp yang saya laksanakan ini, saya kenali dia sebagai one page routine. So apabila saya sebut yang rutin, so bermaksud benda itu adalah dilaksanakan berulang-ulang. Setiap kali waktu PDP akan dilaksanakan. Oke, untuk teknik yang pertama ini, kaidah yang pertama one page routine ini, dia selalunya saya jalankan dia secara individu. Bermaksud benda ini disampaikan setiap pelajar yang berada di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dinamakan dia sebagai poker camp. So, apakah dia poker camp? Sebentar lagi kita akan sama-sama berfungsi. Apakah itu poker camp? So, mungkin di kalangan pendengar, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita dengar tentang poker, so dalam kita punya minda, oh ini mesti pasal judi. So, saya punya persepsi adalah saya mengubah bahwa perkataan poker itu sebenarnya adalah negatif. So, saya ingin mengubah persepsi set minda kita bahwa poker itu adalah negatif kepada sesuatu yang lebih positif. So, sebab itu wujudnya perkataan poker camp. So, poker camp yang saya aplikasikan ini, yang saya intervensikan ini adalah boleh dilaksanakan secara individu ataupun secara berpasangan. Bergantung kepada aktiviti ataupun guru itu sendirilah. Contoh saya melaksanakan poker camp ini, sebelum saya masuk, saya pikirkan apakah variasi yang perlu gunakan untuk menggunakan poker camp ini. So, sebab itu dia boleh menggunakan secara individu ataupun secara berpasangan. Oke, so saya mulakan dengan yang pertama, poker camp. Apakah itu poker camp? So, saya berharap dengan perkongsian saya pada hari ini dapat memberikan satu manfaat ataupun satu perkara yang positif kepada rekan-rekan, terutamanya rekan-rekan guru yang mengajar mata pelajaran kimia. So poker camp ini ialah, sebelum kita pergi kepada tengok apakah itu poker camp, so mungkin boleh nampak gambar pada screen. Itulah dia poker camp. Pelajar-pelajar saya tengah memegang satu kad permainan yang terdiri, kalau kita nampak gambar tersebut, setiap seorang pelajar memegang 2 kad. Secara detailsnya, secara terperincinya saya akan kongsikan selepas ini. So faktor kewujudan ataupun faktor pewujudan ataupun isu kenapa timbulnya poker camp ini, kenapa tiba-tiba terlintas di pikiran saya, oh ini adalah satu intervensi yang sangat menarik. Yang pertama adalah faktornya adalah disebabkan oleh pelajar sukar menguasai formula kimia. So seperti yang saya katakan tadi, kaidah tradisional yang kita gunakan, hafallah formula ion nih, senang saja, kau hafal saja. So dia punya instruction kepada pelajar, arahan kepada pelajar itu suatu yang berulang, at the end pada akhirnya memberi sesuatu impact yang kurang baik untuk diri kita sendiri, and then kurang memotivasikan pelajar. Nah yang kedua, kaidah tradisional yang saya sudah maklumkan tadi, sama ada sentiasa kita cakap hafal ion, pasif dan membosankan pelajar. Dan yang ketiga, cabaran untuk diri saya sendiri. Apabila saya masuk ke kelas, saya lihat macam mana lah saya mau meningkatkan prestasi pelajar saya, memotivasikan pelajar saya ini. Apabila saya masuk ke kelas, ada pelajar yang saya nampak kurang bermotivasi. So ini adalah satu cabaran kepada saya, di mana kurang penglibatan dan pemahaman konsep asas kimia. Itu adalah faktor bagaimana wujudnya poker camp ini. Objektif poker camp adalah pertama, jelas untuk meningkatkan penguasaan formula kimia menggunakan poker camp. Benda yang pertama yang saya terapkan di sini dengan menggunakan intervensi ini adalah saya mau sangat-sangat, saya mau 100% pelajar saya betul-betul menguasai formula kimia. So bukan setakat cara menghafal menggunakan kaidah tradisional, tapi memerlukan satu medium yang mudah diperolehi dengan kos yang rendah dan mudah untuk diaplikasikan. Yang kedua, semestinya untuk menarik minat dan menggalakkan penglibatan pelajar-pelajar saya.
Apa itu Poker Camp? Oke, sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan semua, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, apakah yang saya maksudkan tadi sebagai Poker Camp. Oke, sebelum itu saya terangkan dulu apa itu Poker Camp. Kad permainan interaktif yang bertemakan kimia. So, biasa kita nampak uh, apabila selepas waktu peperiksaan, kadang-kadang ada di kalangan pelajar kita yang membawa kad poker ke kelas, and then main poker. Lebih kurang macam gitulah itu Poker Camp, dia punya kad. Sebentar lagi kita akan lihat. Oke, so dia adalah merupakan satu kad permainan. So bermaksud saya punya fokus di sini adalah lebih kepada satu permainan teknik yang menarik minat pelajar dengan menggunakan kad permainan. Apabila kita tengok nanti Poker Camp, kita akan tengok dalam Poker Camp tersebut dia merupakan satu kad. Di dalam kad tersebut mengandungi beberapa perkara yang melibatkan semuanya bertemakan tentang kimia, yaitu simbol uh, elemen, formula elemen, warna, charge, dan ada point. Oke, yang ketiga, pelajar akan membentuk. Oke, semasa mengaplikasikan Poker Camp dalam kelas, apa yang akan berlaku? Di mana pelajar saya akan membentuk formula kimia dengan menggunakan satu kaedah baru yang menggunakan Poker Camp. Oke, secara kompetitif. So, itu yang saya maksudkan tadi. Ada kadang-kadang Poker Camp ini saya laksanakan secara individu, bermaksud setiap individu pelajar itu sendiri, dan kadang-kadang secara berpasangan untuk menambat minat. Oke, untuk menarik minat para pelajar. Oke, so dengan itu saya sangat suka untuk berkongsi dengan semua rekan-rekan tentang video bagaimana saya laksanakan Poker Camp ini dalam kelas. Oke, so saya play video dulu, and then sama-sama kita melihat bagaimanakah pelaksanaan Poker Camp di dalam kelas yang saya laksanakan. Oke, ini adalah teknik secara berpasangan. Berpasangan sama ada 2 orang pelajar ataupun 3 orang pelajar. So, sekejap. Oke, so apabila kita lihat video ini, oke, ada terdapat 3 orang pelajar yang terlibat dalam aktiviti ini. So, benda ini boleh dilaksanakan sama ada 2 orang pelajar ataupun 3 orang pelajar. Fungsi 2 orang pelajar ini adalah untuk variasi menggunakan Poker Camp yang kelas ini saya menggunakan Battle Poker Camp. Battle Poker Camp bermaksud dia mewujudkan satu suasana kompetitif di mana setiap para pelajar ini dia mempunyai satu excitement ataupun dia mempunyai satu rasa ingin berlawan dengan kawan dia. Siapa yang paling hebat? Itulah dia punya variasi yang saya jalankan untuk yang kelas ini. So apabila kita lihat ada 2 orang pelajar, 2 orang pelajar ini lelaki di sebelah ini. Oke, dia adalah peserta. Oke, and then 1 orang lagi yang berhadapan dengan dia, pelajar perempuan ini juga merupakan seorang peserta. Dan pelajar perempuan yang bertudung ini, oke, boleh dikenali sebagai hakim kepada Battle Poker Camp ini. Oke, so apa yang saya laksanakan dalam aktiviti ini? Kedua-dua pelajar ini akan berlomba ataupun compete antara satu sama lain untuk menghasilkan formula kimia dengan menggunakan 14 set kad, di mana setiap kad tersebut mengandungi 2 jenis kad, satu yang bercas positif dan satu lagi kad yang bercas negatif, menunjukkan elemen yang bercas positif dan negatif untuk membentuk formula kimia. So, kedua-dua pelajar ini akan bersaing antara satu sama lain, siapa yang paling cepat untuk menghasilkan 14 formula kimia tersebut. And then, 1 orang pelajar di sini nih, dia adalah merupakan seorang hakim dan juga pencatat masa lah. Dia akan mencatatkan masa. So, apabila masa sudah tamat, lebih kurang 8 menit diberikan. Apabila masa tamat, so hakim akan mengatakan, oke, masa sudah tamat, oke, diminta untuk berhenti menulis. Dan kedua-dua pelajar tadi, peserta tadi, akan berhenti untuk menulis. Dan hakim akan melihat apakah formula kimia yang dihasilkan. And then untuk intervensi ini, saya ada sediakan skema jawaban untuk setiap gabungan-gabungan ion. Oke, apabila pelajar-pelajar tersebut membentuk formula kimia. So, dengan rujukan tersebut, maka hakim ini yang juga merupakan seorang pelajar boleh merujuk sama ada peserta tadi menyatakan ataupun menulis formula kimia itu dengan betul ataupun salah. Yang ini adalah variasi yang pertama lah yang saya kenali sebagai Battle Poker Camp. Yang ini sangat menarik. Apabila saya laksanakan dalam kelas, semua pelajar akan excited. Oke, sangat teruja. Cikgu, pilih saya, dia bilang. Oke, dia cakap, cikgu, pilih saya untuk peserta. Sebab dia menunjukkan dia punya kehebatan untuk menghasilkan formula kimia.
So berbanding dengan yang sebelum ini ada yang tidur. Dengan wujudnya intervensi ini, saya nampak saya punya pelajar sangat aktif. Oke, itu adalah variasi yang pertama, secara berpasangan, di mana poker camp ini saya laksanakan dalam kelas. Untuk variasi yang kedua, bagaimana sekiranya saya melaksanakan poker camp ini untuk secara individu. So, kita saksikan video yang kedua. Oke, untuk variasi kedua, intervensi poker camp yang saya laksanakan ini, oke, di mana card poker camp yang saya hasilkan tadi, saya letakkan di atas meja. So, kalau tuan-tuan boleh lihat, oke, ada 2 set poker camp, card poker camp di atas meja tersebut. Oke, di mana setiap susunan card tersebut, oke, mewakili satu susunan adalah mewakili elemen-elemen ataupun ion-ion yang bercas positif, dan satu susunan card lagi, satu kumpulan card lagi mewakili elemen ataupun ion-ion yang bercas negatif. Apabila kedua-dua cas positif dan cas negatif ion-ion tersebut digabungkan, maka terbentuklah satu formula kimia. So, di sini kita boleh nampak keadaan pelajar-pelajar, makluman tuan-tuan dan puan-puan. Oke, pelajar-pelajar ini adalah, kalau di All Science, kami mempunyai 2 kelas sains, Geoscience, mengambil mata pelajaran kimia. So, ini adalah merupakan kelas yang kedua. Oke, saya suka menonjolkan kelas yang kedua ini sebab kelas yang kedua ini terdiri daripada pelbagai jenis pelajar. Ada yang memang sangat lemah dalam kimia lah, tapi still masih lagi mempunyai motivasi untuk mengambil kelas sains. Double check make sure it's correct So, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Terus confused. Oke, sebelum melaksanakan aktiviti ini, terlebih dahulu saya sudah tuliskan number lah. Nombor yang saya tuliskan ini berdasarkan pada jumlah pelajar yang terdapat dalam kelas. Untuk menjimatkan masa sebenarnya. Sebab apabila saya mengarahkan pelajar untuk mengambil card dan menulis nombor, mungkin dia akan memakan masa. Sebelum saya laksanakan, saya siap-siap menulis nombor terlebih dahulu di papan putih. Apabila saya panggil pelajar, pelajar satu persatu secara individu akan mengambil 2 susunan card tersebut dan menggabungkan untuk membentuk satu formula kimia di atas papan putih. Dalam tempo pelaksanaan ini, rakan-rakan yang lain, kalau kita boleh tengok rakan-rakan yang lain, mereka pun berpikir, betulkah formula kimia yang ditulis oleh rakan mereka tersebut? Nah, macam contoh pelajar ini, dia memiliki PB. PB ini adalah cation, ion yang bercas positif, mempunyai cas 2 positif, and then MnO4. MnO4 itu adalah merupakan ion yang kita kenali sebagai ion manganet, bercas negatif. So, apabila digabungkan, terbentuklah formula kimia tersebut, PB dalam kurungan MnO4 2. So, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru kimia yang lain, boleh tengoklah. Saya harap-harap perkongsian ini mungkin boleh memberikan satu ilmu yang baik, satu intervensi yang boleh diinovasikan kepada bentuk yang lain di kelas masing-masing nanti. Bukan setakat guru kimia, mungkin guru subjek lain juga boleh mengintervensikan, tapi dengan menggunakan kaedah yang berlainan. Oke, kalau kita lihat di sini, ini pelajar ini dia memegang 2 card, satu positif dan satu lagi negatif. Oke, kalau mengikut jumlah pelajar dalam kelas OS2 saya ini, seramai lebih kurang 30 orang, untuk mengambil masa lebih kurang 10 menit, itu rasanya cukup untuk menggunakan kaedah secara individu. Tapi sekiranya di kelas tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai pelajar lebih daripada 30 orang, mungkin kurang untuk dilaksanakan secara individu. Lebih sesuai untuk berpasangan, untuk menjimatkan masa. Pelajar ini adalah merupakan seorang pelajar baru.
dalam kelas 4S2 ini sangat memujakan saya lah. Apabila pelajar ini ini adalah merupakan minggu yang ke-7 saya tidak silap. Oke, pelajar ini berada dalam kelas 4S2. Tapi satu perkembangan yang sangat memberangsangkan lah. Oke, di mana dia yang bukan daripada kelas sains tapi minat untuk masuk kelas sains dan belajar kimia, oke, dapat menulis formula kimia dengan betul. Oke, jadi dengan harapan lah kenapa pelajar tersebut boleh menulis formula kimia tersebut baik adalah disebabkan oleh PokerCamp. Next. Oke, dalam tempoh menunggu, setiap individu dipanggil oleh guru untuk menulis formula kimia. So, perasaan pelajar itu berdebar-debar. Apa lakat yang saya akan dapat? So, bermaksud dalam mengaplikasikan PokerCamp ini dalam kelas, dia juga menimbulkan rasa berdebar-debar, elemen of surprise di kalangan para pelajar saya lah. Nah, itu sudah boleh menunjukkan bahwa minat mereka untuk mengetahui apakah yang mereka dapat itu sangat tinggi. Ini juga adalah merupakan pelajar baru dalam kelas saya. Alhamdulillah, dengan mengaplikasikan kaedah PokerCamp ini, para pelajar lebih menarik lah dan lebih paham bagaimana untuk membentuk asas kimia yang berkaitan tentang formula kimia. Oke, diharapkan dengan video ini rekan-rekan guru boleh nampaklah bagaimanakah saya mengaplikasikan ataupun bagaimana teknik PokerCamp ini dilaksanakan di dalam kelas. Next. So, apabila saya laksanakan PokerCamp ini kepada para pelajar yang yaitu seramai 30 orang, masa lebih kurang 10 menit ke 15 menit itu memang sangat cukup lah untuk kita menilai asas kimia kita punya para pelajar setiap kali meneruskan kepada PDP topik yang lain. Kadang-kadang ada yang saya nampak apabila pelajar saya mengambil kad tersebut ada tangan yang bergetar-getar. Dia nervous, apalah kad ini? Next. Oke, suasana pembelajaran berubah. Alhamdulillah, apa yang saya dapat perhatikan, pemerhatian yang saya dapat dapat daripada pengaplikasian PokerCamp ini, saya boleh nampak pelajar-pelajar suasana itu adalah lebih kondusif, lebih memotivasikan, lebih mendorong kepada pelajar untuk mendalami ataupun dalam arti kata lain, automatically dia akan berminat untuk menghafal apalah cas-cas ion tersebut untuk mereka membentuk formula kimia dengan baik. Next. So, kalau kita lihat video ini lebih kurang berdurasi 9 menit. Berdurasi 9 menit. Itu adalah masa yang saya gunakanlah untuk menggunakan teknik PokerCamp ini sebagai warm up pemanasan minda kepada para pelajar saya sebelum memulakan sesi PDP.
last question. Oke. So itu adalah bagaimana saya aplikasikan PokerCamp ini secara individu. Yang saya nyatakan tadi kaidah secara individu. Video yang pertama saya tadi adalah berpasangan dan ini adalah bagaimana saya aplikasikan secara individu dalam kelas saya. Jadi untuk rekan-rekan semua, untuk tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya katakan PokerCamp itu kita boleh lihat pada screen. Inilah yang saya nyatakan dia sebagai satu kad permainan intervensi untuk memotivasikan pelajar saya menghafal charge ion untuk memudahkan mereka membentuk formula kimia. So kad ini sebenarnya kalau kita lihat dia punya bentuk memang sebiji sama seperti kad poker. Kad poker. So dia punya size memang saya menggunakan size kad poker yang biasa kita lihatlah yang dari sudut negatif. Oke. Untuk sebagai menggantikan negatif kepada positif itulah maksudnya. Oke, so kalau kita lihat pada kad tersebut, oke ini dia punya muka hadapan, PokerCamp. Oke, and then ada ditulis sana anion bermaksud bercas negatif. So apabila melihat muka hadapan kad ini, pelajar tahu bahwa kad yang diambil itu adalah anion. So kalau dia cation dia akan berwarna biru seperti ini. Oke, anion berwarna merah dan cation berwarna biru. And then pada halaman lain, kad ini dia punya poin untuk PokerCamp ini, di mana yang pertama kalau kita lihat ada dinyatakan 7 PTS sana itu merujuk kepada poin sebenarnya. Oke, so apa kegunaan poin itu sebentar lagi saya akan terangkan. Oke, yang kedua kalau kita lihat di sini adalah formula. Oke, dengan jelas saya tulis besar-besar di sana supaya pelajar itu untuk mudah apabila kita buat aktiviti pengulangan, pelajar-pelajar mudah untuk ingat. Oke, berserta dengan cas. So untuk anion saya menggunakan warna merah. So apabila warna merah bermaksud bercas negatif. And then di bawah formula ion tersebut saya tulis dia punya nama ion ethanoate. And then bilingual lah. So bermaksud kad ini sesuai digunakan untuk mana-mana pelajar yang mengambil mata pelajaran kimia dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Oke, and then di bawah dia dia punya definisi untuk bahasa Inggris ethanoate ion. And then di bawah ditulis lagi kalau dia anion, and then cation. Dan ada ulangan juga di sana kalau dia 7 poin, and then di bawah pun ada 7 poin. Menunjukkan bahwa apabila peserta ataupun pelajar yang mendapat kad ini, dia tahu bahwa kad ini bernilai 7 poin. Oke, untuk variasi yang kedua, variasi yang pertama tadi, di mana intervensi ini saya jalankan secara berpasangan. PokerCamp dilaksanakan secara berpasangan, yang saya panggil tadi sebagai Battle PokerCamp. Oke, menggunakan 2 orang pelajar sebagai peserta dan 1 orang pelajar sebagai hakim. Apabila melaksanakan secara berpasangan, saya ada tambah 1 lagi alat bantu di sini, yaitu saya wujudkan 1 buku skor. Oke, buku skor untuk Battle PokerCamp. Oke, di mana kalau kita lihat tadi, saya sudah nyatakan bahwa dalam kad permainan ataupun PokerCamp ini mengandungi poin ataupun ada ditulis sana 7 PTS merujuk kepada poin. So kegunaan poin tersebut adalah untuk mewujudkan 1 variasi kad permainan yang lain. Kadang-kadang apabila saya menggunakan 1 teknik permainan menggunakan PokerCamp ini, mungkin kadang-kadang pelajar bosan. So untuk mewujudkan 1 variasi, so saya terfikir untuk mewujudkan poin di sinilah. So tujuan poin ini adalah variasi sebenarnya. Di mana dengan menggunakan poin-poin ini, apabila pelajar-pelajar saya menulis dalam, kalau kita tengok buku skor ini, ada 1 jadwal. Dalam jadwal ini mengandung cation dan anion, and then ada player ataupun team name, itu adalah untuk peserta lah. So hakim tadi dia akan menulis nama peserta tersebut. Macam contoh ini Ronan. Selepas menulis, and then apa jawapan daripada pelajar ataupun peserta tadi akan dipindahkan maklumat tersebut ke dalam buku skor ini oleh hakim. Di mana hakim akan menulislah cation. Pelajar tadi menulis cation yang pertama, pasangan dia adalah zinc dengan anion SO4 bercas 2 negatif. And then hakim akan menulis apakah formula kimia yang terbentuk. CF itu bermaksud chemical formula lah, merujuk kepada formula kimia. And then di hujung jadwal tersebut ada PTS. PTS itulah merujuk kepada point.
So apabila saya mewujudkan satu variasi battle poker game, oke, dengan menggunakan poin-poin ini, dia menimbulkan semangat yang lebih hebat kepada para pelajar saya. Mereka akan lebih untuk bersaing. So mereka tahu apabila mereka mendapat card ini, yaitu card contohnya ion ethanoate. Oh, card ini bernilai 7 poin. So dia tahu bahwa apabila dia mewujudkan satu formula kimia, menulis satu formula kimia yang betul, dia sudah layak untuk mendapat 7 mata. So itu adalah satu poin sudah kepada dia. And then apabila dia berjaya untuk menulis semua formula kimia, and then hakim tadi akan merujuk kepada skema jawapan, betulkah semua formula kimia ini betul atau salah. And then kemudian hakim tadi akan mencampurkan semua marka-marka ataupun poin tadi, and then dia akan ditulis di bagian bawah sini. Di bagian bawah ini saya wujudkan satu jadwal untuk total markah dan total point. Dengan merujuk kepada poin inilah untuk battle poker game tadi, saya tentukan siapakah pemenang. So pelajar-pelajar itu akan lebih excited lah. Oh, saya yang menang, saya menang. And then mungkin boleh disilatkan dengan peneguhan positif, memberikan hadiah, contohnya gula-gula supaya pelajar tadi tidak tidur semasa kita mengajar lah, itu contohnya. Sekiranya pelajar tersebut menang di dalam battle poker game ini. Nah, ini adalah variasi secara berpasangan. Dengan itu mungkin selepas menggunakan intervensi ini, memang tinggi harapan saya lah, untuk merubah kepada satu yang negatif kepada yang positif, di mana kalau kita lihat, card yang biasa yang digunakan lah, yang kita biasa dipandang negatif, orang cakap judi, bermain judi. Dengan menggunakan card poker ini, daripada bermain card poker ini lebih baik bermain poker game bagi pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran kimia. Itu adalah teknik warm up yang pertama. Yang intervensi yang saya kongsikan dengan kawan lah, apa yang saya amalkan di dalam kelas. Sehingga hari ini setiap kali sebelum memulakan saya punya PDP, saya mengaplikasikan intervensi poker game kepada pelajar saya. Memang sangat excited lah pelajar-pelajar. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, rekan-rekan guru yang lain, poker camp ini adalah merupakan satu kajian tindakan saya lah untuk tahun ini, harap-harap yang merupakan satu batu loncatan kepada saya lah untuk menulis banyak lagi kajian-kajian tindakan untuk dikongsikan kepada rekan-rekan yang lain, kepada guru-guru yang lain untuk memberi manfaat. So ini adalah laporan lah, sedikit laporan berkaitan tentang kajian tindakan tersebut. Sebelum saya melaksanakan intervensi ini, mewujudkan card ini, saya telah melaksanakan beberapa kajian sebelum melaksanakannya. Kajian tersebut saya laksanakan sebanyak 2 kitaran lah. 2 kitaran itu bermaksud, kitaran yang pertama, saya menggunakan satu instrumen di mana ujian setara. Sekolah saya, Sekolah Menengah All Saints, pada bulan Mac, kami melaksanakan ujian setara kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 untuk setiap mata pelajaran. Itu adalah kitaran pertama, di mana saya ingin melihat apakah potensi pelajar-pelajar yang baru masuk ke dalam tingkatan 4 ini, apakah dia punya pencapaian tentang subjek kimia ini. Itu adalah kitaran yang pertama. And then kajian ini kalau lihat kepada video tadi dan semua gambar-gambar yang saya nyatakan di sini adalah saya laksanakan kepada 34 orang pelajar, kelas kedua sains, di sekolah saya. Instrumen untuk mengkaji keberkesanan kajian saya ini, saya menggunakan 3 instrumen, di mana saya membuat perbandingan ratus lulus di antara ujian setara dan ujian peperiksaan pertengahan tahun. Sebab itu dia wujud 2 kitaran. Kitaran yang kedua itu adalah analisis saya laksanakan kepada peperiksaan pertengahan tahun. Dan yang kedua, secara pemerhatian. Apabila saya laksanakan, saya ingin melihat reaksi pelajar saya. Sama ada mereka gembira, mereka memberikan reaksi yang positif ataupun di sebaliknya. Dan yang ketiga, saya juga ada membuat satu soal selidik, berbentuk soal selidik, di mana setiap pelajar-pelajar saya ini, boleh dikatakan sebagai sesi refleksi kepada diri saya sendiri, di mana saya akan membuat satu Google Form, saya akan serahkan kepada grup WhatsApp pelajar-pelajar saya ini untuk mereka jawablah berkenaan dengan apakah respon mereka tentang sesi induksi dengan menggunakan teknik warm up yang saya laksanakan. Untuk menengok keberkesanan awal
Poker Camp ini saya telah melaksanakannya sebanyak 4 minggu lah. Oke, itu adalah kajian berkenaan dengan CAD ini. Tapi alhamdulillah satu reaksi yang positif dan satu impact yang positif kepada pelajar-pelajar saya. So saya sangat berharap benda ini juga boleh diaplikasikan oleh rekan-rekan guru yang lain lah, terutamanya rekan-rekan guru mata pelajaran kimia. Boleh memberi satu manfaat ataupun intervensi baru untuk rekan-rekan semua. Oke, itu adalah teknik warm up yang pertama, di mana saya menggunakan satu ABM yang interaktif, oke, untuk menarik minat pelajar. Dan yang kedua, saya kenal dia sebagai one page routine ataupun singkatannya OPR. Nah, yang ini insya Allah kalau sekiranya rekan-rekan berminat, case of dia one page routine ini adalah merupakan satu teknik yang menggunakan modul, oke, untuk menarik minat pelajar-pelajar supaya lebih paham tentang konsep asas kimia. Oke, kenapa saya mewujudkan teknik yang kedua ini? Oke, modul mungkin kita biasa dengan modul-modul, tapi selepas saya melihat kepada modul-modul sebelum ini yang saya gunakan, modul-modul tersebut memang saya sendiri yang wujudkan, kadang-kadang kurang keberkesanannya. Jadi di antara modul-modul yang saya laksanakan, yang saya wujudkan untuk meningkatkan prestasi pelajar saya, terutamanya tentang konsep asas kimia ini, so yang saya kongsikan ini adalah, yang saya boleh kongsikan adalah antara yang terbaik. Bukan antara yang terbaik, ini yang terbaik lah. So saya akan kongsikan nanti dengan rekan-rekan, dia punya impact kepada keputusan pelajar saya di akhir perkongsian saya nantilah. Oke, so faktor dia yang tadi Poker Camp adalah tentang formula kimia. So yang ini saya fokuskan kepada 3 elemen asas, masih lagi memfokuskan kepada formula kimia, tapi dalam masa yang lain 2 elemen asas yang lain, yaitu persamaan kimia dan pengiraan. Yang kedua, kenapa saya wujudkan benda ini? Sebab kadang-kadang apabila saya masuk kelas, saya lihat saya sangat demotivated, tidak termotivasi apabila pelajar saya. Saya tanya, apakah formula kimia untuk ini? Kadang dengan menggunakan Poker Camp mereka tahulah. And then apakah persamaan kimia yang boleh kita wujudkan dengan menggunakan formula kimia ini? Dan krik-krik. Krik-krik bermaksud pelajar-pelajar tersebut maksudnya tidak tahu lah. Dia tidak tahu apa persamaan kimia tersebut. Bermaksud kurang persediaan sebelum PDP. So dengan wujudnya intervensi saya yang kedua ini, menggunakan teknik yang sama, teknik warm up, tapi kaidah yang berlainan, harapan saya adalah untuk pelajar-pelajar saya lebih bersedia. Dan yang ketiga, mencabar ego pelajar. Ya, seperti di sekolah saya, sekolah menengah All Saints, kebanyakannya pelajar, especially pelajar-pelajar yang berada di kelas pertama. Pelajar-pelajar saya ini selain daripada mempelajari kimia di dalam kelas, mereka juga memang mengambil tuition di luar, mengambil ekstra kelas, di luar. So kadang-kadang apa yang mereka pelajari di luar, mereka ingin tunjukkan ego mereka kepada saya. Tapi kadang-kadang ada yang benda yang mereka sampaikan itu tidak betul. So saya wujudkan benda ini adalah sebenarnya untuk mencabar ego pelajar. Saya mau lihat sama ada pelajar tersebut boleh jawab ataupun tidak. So sebelum mereka menunjukkan ego mereka, so saya terlebih dahulu menyediakan satu set benda untuk mencabar ego mereka supaya mereka tidak terlampau ego. So kadang-kadang ada di kalangan pelajar saya, mereka faham sebenarnya tentang asas kimia, tapi apabila menjawab soalan di dalam peperiksaan, mereka mendapat marka yang rendah. Bermaksud ada something wrong tentang pelajar-pelajar ini. Objektif. Untuk teknik yang kedua ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan penguasaan 3 elemen asas kimia, formula kimia, persamaan, dan pengiraan. Dan objektif yang kedua adalah seperti yang saya sudah nyatakan tadi yang sebelum ini, slide sebelum ini, di mana saya punya pelajar bersedia. Sebelum guru masuk, pelajar sudah bersedia. Asal saya sebut kimia, so pelajar-pelajar saya sudah akan bersedia bahwa mereka mesti tahu tentang formula kimia, mesti tahu tentang persamaan kimia, mesti tahu tentang pengiraan. So apabila benda ini saya ulang setiap kali masuk kelas kimia, lama-kelamaan dia sudah menjadi satu benda yang bermaksud sudah menjadi satu benda yang biasa, untuk para pelajar. So mereka akan sentiasa bersedia sebelum mata pelajaran kimia saya laksanakan. Dan yang ketiga, ini adalah saya punya niat. Untuk niat utama saya adalah untuk membantu pelajar yang gagal. Sebab saya lihat, ramai pelajar-pelajar saya masa ujian setara tersebut gagal.
oke, di dalam mata pelajaran kimia. Disebabkan oleh asas kimia itu masih lemah, sangat lemah. Nah, itu adalah objektif saya. Kenapa wujudnya intervensi yang kedua ini. Oke, apa itu one page routine? Seperti yang saya katakan tadi, oke, one page routine ini ada merupakan satu modul. Oke, set modul induksi. Kenapa dikenali sebagai one page? Sebab dia hanya melibatkan satu muka surat saja. Set modul induksi satu muka surat. Oke, di dalam one page routine ini, oke, lembaran modul ini, oke, objektif saya adalah mengutarakan 3 elemen asas. Oke, di mana dalam dia ada 3 instrumen ujian yang saya berikan kepada pelajar untuk mereka lebih bersedia, oke, sebelum mereka menghadapi topik-topik yang seterusnya. Yaitu yang pertama, instrumen teknik pengulangan. Di mana dengan menggunakan one page routine ini, oke, setiap kali kelas saya akan ulang. Nanti kita akan lihat bersama-sama apakah modul tersebut. Dan yang kedua, untuk memudahkan proses penghafalan, instrumen ujian untuk melihat pelajar-pelajar saya untuk mudah menghafal. Oke. Dan yang ketiga, seterusnya apabila mereka sudah hafal, mudah untuk memahami. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, oke, untuk pelaksanaan, oke, pelajar akan diberi tempo sama sebab ini adalah merupakan set induksi. Oke, saya akan berikan para pelajar saya masa lebih kurang 8 ke 10 menit untuk menjawab setiap instrumen ujian yang mengandungi modul Cikgu tersebut. Anizan, ada satu soalan nih. Memang menarik daripada ruangan chat YouTube ya. Okey, daripada Oke. Cikgu Asmah Abdul Hamid. Dia tanya di sini, apa kriteria yang menentukan nilai poin yang POCAM tadi tu ada yang 1 poin dan ada yang 7 poin. Oh, oke. Saya rasa mungkin saya perlu balik kepada slide tadi ya untuk menunjukkan untuk menjawab soalan tadi lah. Oke. Ya, dia tanya apa ni kriteria. Macam kenapa pilih 1, kenapa pilih Oke, 7? Puan Asma. Oke, terima kasih karena menyoal di sana, memberikan soalan yang baik. Terima kasih karena memberikan soalan. Oke, berkenaan dengan poin tadi, bagaimana timbulnya jumlah terhadap poin-poin tadi? Oke, untuk pengetahuan lama atau ada di kalangan rekan-rekan guru-guru kimia yang ingin menghasilkan juga kad seperti ini. So, poin yang saya wujudkan ini adalah berdasarkan kepada jumlah elemen yang terdapat dalam kad ini. And then contohnya lah, ion etanoid ini, oke, dia mengandungi, kalau kita lihat dia punya formula, elemen yang terkandung di dalam ion ini adalah 1 karbon, 1 C, so bernilai 1. And then ada 3 hidrogen, 1 campur 3, 4. And then ada 1 karbon, 5, ada 1 oksigen, 6, and then ada 1 lagi oksigen, 7. So saya berikan poin tersebut adalah berdasarkan kepada jumlah elemen yang terkandung di dalam ion tersebut. So bermaksud di situ, apabila kata pelajar lihat ion yang memiliki banyak elemen di dalam dia, oke, contohnya ini mengandungi elemen karbon, hidrogen, ion etanoid ini mengandungi elemen karbon, hidrogen, dan oksigen. So apabila pelajar lihat, dia tengok, oh ini mesti markah tinggi sebab mengandungi banyak elemen di dalam satu ion. So tercetusnya poin tersebut adalah berdasarkan kepada jumlah elemen-elemen yang terdapat dalam satu ion. Macam contoh, kalau yang di bawah ini, kita lihat sini, magnesium. Oke, formula Mg, and then dia punya charge 2+. So kenapa dia 1 poin di situ untuk ion magnesium? 1 ion magnesium ini kerap kita gunakan. So apabila kerap bermaksud, saya andaikan di situ, balik-balik digunakan bermaksud pelajar ini mudah untuk hafal lah. So poin dia situ adalah 1. And then rasional dia kenapa 1? Sebab dia hanya mengandungi 1 elemen, yaitu magnesium di dalam ion magnesium ini. Itu adalah penentuan poin-poin tersebutlah. Dan kalau kita tengok dalam buku skor ini juga ada lagi yang lain-lain lah. Macam contoh, kenapa dia tiba-tiba 6? Zinc, kalau kita lihat cation di sini zinc. Oke, zinc mewakili 1 poin. And then dalam anion yang bergabung sama zinc itu adalah ion SO4 bercas 2 negatif. Oke, so bermaksud dalam ion sulfat itu adalah ion sulfur, ada elemen sulfur, ada elemen oksigen, ada 4 elemen oksigen. So 4 campur dengan 1, 5. Ini campur lagi dengan zinc 1. Sebab itu dia punya poin di sini berjumlah 6 poin. Itulah dia punya cara penjumlahan ataupun penentuan poin lah apabila menggunakan variasi yang kedua. Ya, di mana Battle Poker Camp. Oke, saya kenali dia sebagai Battle Poker Camp lah. Oke, saya harap
penjelasan saya tadi itu menjawab kepada soalan Puan Asma tadilah. Oke, kalau Puan Asma masih berada dalam siaran, mohon respon sama ada yang menjawab soalan ataupun tidak. Terima kasih atas soalan tadi. Oke, saya teruskan tentang one page routine tadi. Saya sambung balik tentang one page routine. Oke, so di sini saya ingin kongsikan sama juga macam Poker Camp tadi. Saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bagaimana saya laksanakan one page routine ini dalam kelas. Oke, kita saksikan video yang pertama ini. Oke, apabila melihat siaran video ini, so saya harap rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihatlah suasana kelas, bagaimana keadaan kelas apabila saya aplikasikan intervensi ini, bagaimana keadaan pelajar, sama ada mereka minat, dengan bagaimanakah pelaksanaan dia. So, video ini berdurasi lebih kurang 8 ke 9 menit juga lah. Oke, saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Oke, semasa melaksanakan intervensi ini, oke, untuk mengurangkan ya kadang-kadang boleh juga menimbulkan menimbulkan rasa ingin tidur sebab mungkin dia ini cukup balik-balik ulang. Oke, so apa yang saya laksanakan ialah sebelum saya laksanakan intervensi ini, saya minta untuk pelajar saya berdiri. So yang terbaik untuk melaksanakan one page routine ini adalah dalam keadaan berdiri. Dimana apabila berdiri, saya haraplah pelajar-pelajar tersebut lebih fokus terhadap instrumen-instrumen yang terdapat dalam pelayan one page routine yang saya edarkan. Oke, semasa pelaksanaan ini juga saya benarkan untuk para pelajar berkongsi sebenarnya, berkongsi cara bagaimana untuk mendapatkan jawaban kepada instrumen tersebut. Oke, dalam tempo yang sama juga, semasa melaksanakan intervensi ini, saya mencabar saya punya pelajar, siapa yang berjaya untuk menyiapkan one page routine tersebut dalam tempoh masa kurang daripada 8 menit, saya benarkan untuk mereka duduk. So, mari kita lihat sama-sama, adakah pelajar saya yang duduk sebelum 8 menit? Oke, untuk instrumen ini, untuk intervensi ini, one page routine ini, sebenarnya saya sudah laksanakan bermula daripada awal tahun lagi, sehinggalah ke hari ini. Saya baru mulakan intervensi ini, dapat satu ide yang baiklah untuk menghasilkan modul ini pada awal tahun sebenarnya. Ini saya aplikasikan pada awal tahun, so impact yang sangat positif yang saya nampak adalah memang confirm ada pelajar-pelajar saya yang akan bercerita-cerita, ini dia akan fokus untuk menjawab instrumen tersebut. Oke, menimbulkan kompetitif di antara sama lain, elemen-elemen kompetitif dan kolaboratif. Oke, benarkan mereka untuk berbincang untuk mendapatkan jawaban. Nah, tapi ramai-ramai show off lah, menunjuk bahwa mereka boleh. Nah, tidak payahlah bincang cikgu, boleh juga kami dapat ini. Oke, sama juga intervensi ini saya jalankan video ini. Untuk intervensi ini saya gunakan pelajar-pelajar tingkatan 4S2 yang merupakan kelas kedua sains di sekolah saya lah. Okay, 6 minutes left. Nah, itu contoh video bagaimana saya laksanakan intervensi ini kepada pelajar-pelajar saya.
Oke, seterusnya saya tunjukkan kepada rekan-rekan, saya akan kongsikan set modul. Apakah yang terdapat dalam set modul untuk one page routine ini? Oke, saya sudah buat satu bank warming up set, saya panggil lah. Oke, saya kenali dia sebagai warm up set, bank soalan-soalan, set modul untuk warm up. Oke, so contoh dia, saya buka yang ini. Oke, so dalam warming up set ini seperti yang saya nyatakan tadi, oke, benda yang berulang-ulang, tapi kadang-kadang kedudukan tuh saya ubah-ubah. Contohnya formula kimia. Kadang-kadang kalau kita nampak, nanti saya akan share lah dengan rekan-rekan yang mana yang berminat untuk modul ini. Oke, saya akan share. So apabila kita lihat daripada setiap satu modul ke satu set modul yang lain, kebanyakannya formula kimia itu berulang-ulang. Sebab apa? Sebab tujuan dia sebenarnya formula kimia yang saya hasilkan di sini nih, yang saya nyatakan dalam set ini adalah lebih kepada formula kimia yang kerap digunakan dalam SPM. So dalam tempo masa yang sama, bermaksud apabila pelajar-pelajar saya sudah biasa dengan formula kimia tersebut, dia mudah untuk menjawab soalan. Contohnya di sini chemical formula, and then chemical equation, persamaan kimia. Sama juga dengan persamaan kimia. Oke, saya akan hanya beri 6 saja, itu maksimum lah itu. Untuk dengan tempo masa 8 menit, supaya mereka boleh jawab dalam tempo masa yang ditetapkan. Dan soalan berkenaan dengan pengiraan. Oke, pengiraan asas. So, dia punya modul tuh daripada set 1, kalau kita lihat sampai, kalau saya tidak silap, saya sudah hasilkan sampai set ke-15. So, dia punya level of difficulties, level kesusahan tuh meningkat lah. Macam contoh, set 1 ini sebenarnya adalah basic lah. And then dia masuk kepada level yang seterusnya, dia lebih mencabar. Dalam tempo itu, saya ingin melihat sebenarnya pelajar-pelajar saya ini, dia boleh memahami kah apa benda-benda yang sudah mereka hafal tuh. Oke, so itu adalah contoh set modul dan video lah. Ini dia punya yang tadi yang saya kongsikan. Oke, apa itu one page routine? Oke, ini adalah impact. Oke, impact saya ingin berkongsi, impact ataupun dapatan analisis data apabila saya mengaplikasikan 2 intervensi di bawah satu teknik yang saya kenali sebagai warm up camp tadi kepada pelajar saya. Apabila saya lihat analisis data ini, saya sangat teruja. Itulah saya kasih besar-besar dia punya huruf semua itu, ini dia punya angka. Untuk supaya rekan-rekan yang lain pun teruja bersama-sama saya. So apabila saya buat perbandingan analisis, oke, untuk 2 kitaran, yang pertama ujian setara di mana para pelajar belum bersedia untuk menerima seadanya kimia ini, dan ada mungkin yang sudah bersedia mengambil kelas tambahan di luar sebelum masuk kelas kimia. And then inilah hasilnya ujian setara, yaitu mereka mendapat 45,71% daripada saya punya pelajar lulus. Bermaksud kalau kita tolak dengan 100%, lebih pelajar yang gagal. Bermaksud bilangan pelajar yang gagal itu adalah lebih ramai berbanding yang lulus. Benda ini sangat merisaukan saya lah. So apabila cikgu risau, pelajar-pelajar mesti lagi risau. Dan pelajar saya pun akan kurang keikan. Bolehkah mereka ini mengambil mata pelajaran kimia? Dengan mengaplikasikan intervensi teknik warm up camp tadi, saya buat kitaran yang kedua, saya analisis, saya melihat kepada keputusan peperiksaan pertengahan tahun yang baru-baru ini. Alhamdulillah sangat mengujakan saya, di mana bilangan yang lulus tuh almost 100%, hampir-hampir 100%. Di mana 2 orang pelajar saja yang gagal. Tapi itu pun dia gagal, kita panggil sebagai galus lah, gagal yang hampir-hampir lulus. Marka dia lebih kurang 30 ke atas per 100. So sebanyak 94,44% itu yang lulus. So bermaksud peratusan lulus meningkat itu sangat tinggi. Sebab itu saya sangat teruja dan mengujakan, dan saya berjumpa lah dengan moderator saya pada hari ini. Kita punya moderator, Puan Aziza. Saya mau berkongsi tentang apa yang saya laksanakan ini. Oke, itu yang pertama, instrumen yang pertama untuk melihat impact keberkesanan. Yang kedua adalah pemerhatian. Biar gambar yang berbicara lah. So apabila kita melihat, oke, suasana pelajar-pelajar saya apabila saya laksanakan intervensi poker camp tadi, semuanya muka tuh senyum-senyum, oke. Memang ada yang serius juga lah, mungkin tidak tahu lah, mungkin dia takut ke apa, oke, takut dapat cut yang tidak boleh dijawab. Takut dia nanti, bolehkah saya membentuk formula kimia dengan cut yang saya dapat ini. So alhamdulillah impact yang positif,
di mana pelajar-pelajar saya sangat aktif dan yakin, oke, untuk menjawab soalan-soalan terutamanya untuk membentuk formula kimia. Oke, dan yang seterusnya, instrumen yang ketiga soal selidik, alhamdulillah respon yang sangat positif daripada para pelajar. Oke, untuk poker chem lah. Oke, di mana pelajar-pelajar saya ada menyatakan fun. Oke, everything I like. It is a multiplayer card game. I like because it's very interactive. Okay, simple and effective because I like card games. And now there is one to learn while having fun. Itu yang pertama. And then yang kedua, saya ada berikan soalan, do poker chem cards help you memorize and master chemical formulas more easily? 100% alhamdulillah mengatakan bahwa poker chem membantu para pelajar untuk menjawab soalan berkaitan tentang formula kimia. Dan soalan yang 100% juga di sini apabila saya menyatakan dalam Google Form tersebut, do you feel that using poker chem cards increases your interest in the subject of chemistry? 100% pelajar saya mengatakan yes. Bermaksud menunjukkan bahwa dengan menggunakan intervensi tadi, pelajar-pelajar saya sangat termotivasi dan sangat berminatlah untuk belajar. Alhamdulillah. Oke, seterusnya impact terhadap penguasaan konsep asas kimia. Saya untuk slide ini saya pergi cepat sedikit. Oke, pelajar lebih bersedia secara mental, peningkatan skor ujian. Oke, penglibatan pelajar meningkat dalam sesi PDP dan kurang kebergantungan pada guru untuk ulang kaji. Di mana apabila pelajar saya ingin mengulang kaji, oke, mereka boleh menggunakan intervensi yang kedua tadi, one page routine, oke, untuk sesi ulang kaji. Oke, ini adalah tips untuk rekan-rekan guru. Oke, mana-mana rekan guru yang ingin melaksanakan teknik warm up, tidak kira dengan menggunakan teknik poker chem ataupun teknik one page routine tadi. Yang pertama, apa yang saya nampak adalah jadikan ini sebagai rutin, tetap dalam kelas. Di mana setiap kali sebelum kita mulakan kelas, jadikan ini sebagai rutin, wajib dilaksanakan. So, pelajar-pelajar akan sentiasa bersedia. Yang kedua, pelbagaikan bentuk aktiviti lah. Macam tadi saya akan selang-selikan. Kadang-kadang saya buat kombinasi dalam satu sesi induksi teknik warm up itu ada saya selitkan kedua-duanya, poker chem dan one page routine. Dan yang ketiga, gunakan masa dengan bijak, jangan terlalu lama. Sebab kadang-kadang especially macam one page routine kalau menggunakan tempo masa yang sangat lama, kadang-kadang pelajar pun akan bosan. Apabila bosan, so kita tahulah bagaimana keadaan pelajar kita untuk set yang seterusnya. Oke, rumusan untuk perkongsian saya pada hari ini. Oke, apa yang saya dapat lihatlah untuk rekan-rekan. Oke, warm up camp bantu untuk mengukuhkan asas kimia para pelajar. Itu adalah saya punya objektif utama. Oke, perkongsian pada hari ini. Yes, dia memang mengukuhkan asas kimia para pelajar saya. Yang kedua, boleh digunakan untuk mana-mana tingkatan. Bermaksud yang tadi, kedua-dua intervensi tadi memang saya gunakan untuk kedua-dua tingkatan yang mengambil mata pelajaran kimia 4 dan 5. Dan yang ketiga, memang meningkatkan motivasi dan pencapaian pelajar-pelajar saya. Oke, cadangan penambahbaikan, ini yang saya terfikirlah. Kalau ada yang lain mungkin boleh share dengan saya. Oke, yang pertama, saya kena perbanyakkan lagi bank soalan, utamanya untuk yang one page routine tadi, OPR. Yang kedua, libatkan pelajar dalam reka bentuk aktiviti menggunakan PokerCamp. So, saya sudah sediakan satu platform interaktif. Mungkin saya kena mendapatkan maklumat untuk variasi kad permainan PokerCamp tersebut daripada para pelajar lah, supaya para pelajar itu lebih excited. Dan yang ketiga, menggunakan refleksi pelajar selepas aktiviti. Oke, sebagai penutup perkongsian pada hari ini, oke, untuk semua tuan-tuan dan puan-puan, rekan-rekan guru, oke, pengajaran kimia sebenarnya bukan sekadar penyampaian. Oke, selepas 18 tahun mengajar kimia, oke, dia bukan sekadar penyampaian, tapi adalah merupakan satu pembinaan asas kepada konsep asas pada para pelajar. Ini yang kedua, mungkin untuk saya lah, oke, saya harap manfaat yang baik kepada rekan-rekan yang lain, di mana apa yang saya nampak adalah warm up camp adalah pendekatan yang kecil yang saya laksanakan, tapi mampu memberi satu impact yang besar. So, dengan perkongsian pada hari ini, oke, sekalian ada apa-apa soalan, oke, boleh ajukan. Tidak dalam siaran ini, mungkin nanti moderator akan sharekan saya punya kontak number lah, nomor telepon untuk rekan-rekan dan tuan-tuan sekalian. Oke, untuk itu minta maaf sekiranya mengganggu masa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya tengok saya punya jam sudah 4.22. Oke, masa yang diperuntukkan lebih kurang 1 jam 30 menit. Harap-harap saya tidak terlampau melalut. Oke, mungkin terlampau excited, begitu first time kan berkongsi CDL dengan rekan-rekan yang lain.
dan tuan-tuan dan puan-puan. So harapan saya sangat besar. Diharap perkongsian saya pada hari ini dapat membantu rakan-rakan yang lain, dapat memberikan satu manfaat ataupun satu intervensi ataupun idea di dalam memantapkan lagi PDP kita dalam kelas masing-masing, insya-Allah. So dengan itu saya serahkan semula kepada moderator Puan Siti Aziza. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Anizan ya. Tapi sebelum tu saya baca dulu satu ni. Daripada Cikgu Fakrul, dia kata mohon izin Cikgu Anizan untuk gunakan idea yang sama. Dia di dalam chat itu. Jadi mungkin Cikgu Anizan boleh baca di sana lah. Baiklah hadirin sekalian, saya sebenarnya kan terujai ada bila melihat analisis yang dikongsikan oleh Cikgu Anizan tadi tu. 50% peningkatan. So ini memang sejajar dengan apa yang tadi tagline yang saya bacakan daripada snippet Datuk Mahendar itu, data driven. Okay, soalan sebenarnya saya tidak dapat bacakan lagi tapi saya baca pujian lah. Pujian daripada Cikgu Muhammad Fakrul Zaman SMK Sultan Aladdin Riayat Shah Pago Johor. Oh, jauh ni. Dia kata satu kaedah yang menarik dan juga terbaik. Juga daripada Cikgu D. Simon, Cikgu Joseph dan juga Cikgu Asmah tadi ya. Satu perkongsian dia kata. Okey, baiklah. Untuk bahagian ini kita sebenarnya saya rasa tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bertanya nanti. Jangan lupa pula dengan untuk mengisi di ruangan chat itu tadi, soalan jika ada masih boleh ya, saya tolong bacakan. Dan juga jangan lupa juga isi sijil kehadiran anda. Okay, mungkin bagi saya 1 minit saja. So secara generalnya ya, ini yang apa yang saya nampak. Set model satu muka surat tu satu pendekatan yang mewujudkan kompetitif di kalangan murid dan juga bersifat pengukuhan. Manakala poker champ itu pula dia sama ada dibuat pasangan ataupun individu. Menariknya adalah penggunaan kad tadi menggantikan kaedah tradisional hafalan. So dia adalah satu permainan interaktif dan daripada teknik battle inilah apa yang saya nampak murid menguasai mata pelajaran ini secara mastery dan juga bersifat student centered dan repetition dalam warm up itu sangat-sangat menjadi reinforcement ataupun pengukuhan kepada murid ini. Patutlah daripada 40 lebih persen terus kepada almost 100%. Tahniah lah ya Cikgu Anizan. Baiklah, dari kami pihak CDL kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Anizan di atas sesi hands on yang sungguh bermakna tadi. Walau bagaimanapun sekali lagi untuk siri ke-122 rahsia. Kenapa rahsia? Sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk terus ke Telegram CDL untuk pemakluman yang baru. Kita ada lebih kurang 6 minit. Mungkin ada lagi soalan-soalan. Saya tengok dulu di kedua-dua skrin ini. Nampaknya, saya tengok di ruangan chat di sini dulu ya. Maksudnya tadi yang minta izin, lah puji-puji. Wah, melonjak naik terus peratus lulus daripada Cikgu Hasmah. Ya, betul. Saya pun mau tiru-tiru juga tu yang tadi tu. Okey, baiklah. Untuk hadirin sekalian, mungkin saya serahkan kepada admin. Selepas ni kita akan pergi kepada sesi bergambar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan banyak juga ni. Tadi ada 100 lebih daripada YouTube. Di dalam ruangan kita ni tadi ada 60 lebih. So bolehlah on camera tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita serahkan kepada admin untuk ambil gambar. Cikgu-cikgu boleh buka kamera. Ada lagi yang mau join sesi bergambar, boleh buka kamera. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Semua sudah, saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, terima kasih ya. So saya tengok lagi sekali, ada lagi ke tidak? Okay, walau bagaimanapun terima kasih ya Hazwani untuk ambil gambar kita tadi. Seperti biasa sebelum saya menyelesaikan tugasan saya sebagai moderator pada hari ini, saya akan kongsikan juga satu pantun. Saya memang buka pantun, tutup pun pantun. Jalan-jalan ke Kuala Kedah singgah minum air kelapa. Andai ada silap dan salah, mohon maaf seadanya saya. So baiklah rakan-rakan sekalian, kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semula dan jumpa lagi di minggu hadapan. Till we meet again. Thank you.